Alright, hari ini ni kita nak cerita lah. Hari ini kita Muhyiddin telah mengesahkan cerai talak satu, tak tahu lah talak berapa kan, kepada BN. Cerai kepada Barisan Nasional. Muhyiddin hari ini dengan ucapan beliau telah menyatakan bahawa mereka secara ofisialnya telah bercerai daripada Barisan Nasional. Tetapi dalam masa yang sama ada kepelikan sikit tuan-tuan. Apa peliknya? Okey, kita tengok sekejap lagi apa yang pelik dia. Alright, saya baca dulu. Muhyiddin Yassin isytihar perang. Muhyiddin isytihar UMNO kini, BN kini adalah musuh utama mereka. Muhyiddin isytihar BN kini musuh utama Perikatan Nasional pada PRU ke-15. Yang kata saya meramal dengan tak betul lah gitu kan. Ni saya cerita kepada anda apa yang berlaku dan kenapa dia berlaku sebegini. Alright. Okay. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin hari ini menegaskan bahawa Barisan Nasional adalah musuh utama mereka pada pilihan raya umum yang ke-15 akan datang. Katanya perkara ini dipersetujui oleh semua parti komponen dalam PN. Kita sebut parti dalam komponen dalam PN termasuklah PAS. Apabila tiba masa PRU diadakan, maka PN didukungi bersatu, PAS, Gerakan, STAR dan SAPP akan gerakkan semua jentera kita. Oh, semalam saya jumpa Presiden Gerakan. Saya tak nak bincang soal Pakatan Harapan. Itu hal dia lah. UMNO tak tanding semua kerusi, tandinglah. UMNO nak tanding semua kerusi, tandinglah. Kita dalam PN sudah ada kesepakatan. Antara perkara disepakati ialah, saya nak sebut di sini, bahawa musuh utama kami tidak lain tidak bukan adalah Barisan Nasional. Katanya pada sambutan ulang tahun ke-6 bersatu di Putrajaya hari ini. Katanya Muhyiddin itu disambut dengan sorakan daripada para hadirin yang terdiri daripada ahli dan pimpinan bersatu. Bercanggah dengan PAS. Kenyataan Muhyiddin itu dilihat bercanggah dengan PAS yang meletakkan PH sebagai musuh utama. Manakala BN adalah rakan ta'awun mereka. Ini orang-orang macam mana ni kan? Bersegama dengan musuh kau sendiri. Pada 20 September lalu, PAS menegaskan bahawa PH merupakan musuh mereka pada PRU ke-15 dan bukannya BN. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin berkata partinya juga masih percaya bahawa hanya gabungan dengan UMNO BN saja atas konsep penyatuan ummah dan Persatuan Nasional mampu menjadi formula berkesan untuk mereka menghadapi PH. Itu gambar BN. Katanya pendekatan itu diterima majoriti pengundi ke arah mewujudkan sebuah kerajaan prihatin rakyat. Dengan langkah penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan kepada seluruh rakyat di samping pada masa sama memberi perhatian khusus kepada aspek semak dan imbang. PAS amat optimis hanya dengan perpaduan dan kerjasama politik antara parti-parti Melayu, Islam saja akan dapat mengelakkan pertandingan lebih dari 2 penjuru. Apabila disoal oleh pemberita mengenai percanggahan itu, Muhyiddin berkata perbezaan itu dibenarkan sebelum PRU. Itu tidak mengapa, sebab PAS beri pandangan sebegitu sebelum pilihan raya. Sekarang ini ialah masa masing-masing parti ada sedikit perbebasan untuk buat apa mereka yang patut katanya. Okey, ni saya komen sikit. So sebelum Muhyiddin akan minta Hadi jelaskan kabar angin hidupkan semula Mufakat Nasional. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin akan mendapat penjelasan daripada Presiden PAS minggu depan berhubung kabar angin mengenai usaha menghidupkan semula Mufakat Nasional. Ini susulan laporan utusan Malaysia semalam mengenai pertemuan Hadi dengan Presiden UMNO Zahid Hamidi. Saya telah membaca kenyataan itu dan saya juga berminat untuk mengerti apa sebenarnya yang berlaku. Saya ingin mendapatkan penjelasan apabila saya bertemu Hadi pada Isnin atau Selasa ini. Saya akan tetapkan tarikhnya. Muhyiddin berkata dia berminat untuk mengetahui sama ada perbincangan sedemikian berlaku, keputusannya dan sama ada UMNO bersetuju dengan pengaturan sedemikian. Bagaimanapun, Muhyiddin berkata kedudukan PN juga perlu diambil kira. Utusan Malaysia melaporkan dakwaan pertemuan antara Zahid dan Hadi berlaku Selasa lalu dan perbincangan mengenai kemungkinan menghidupkan semula Mufakat Nasional akan dibawa ke majlis tertinggi UMNO pada 30 hari bulan September ini. Now, ni tuan-tuan macam mana saya nak kata ni? Keliru lah. Keliru. Saya nak sebut keliru pun payah. Lidah saya ni ada ulcer. Minta maaf tuan-tuan malam ni. Agak kurang sikit malam ni. Ulcer dengan pening kepala ni. Dia macam ni. Hari ini Perikatan Nasional telah mengumumkan musuh utama mereka dalam PRU adalah Barisan Nasional. Tapi dalam masa yang sama, dia masih tak pasti bahawa adakah PAS akan bekerjasama dengan Barisan Nasional. So kita kata bagaimana dia nak mengatur strategi
Bagaimana dia nak mengatur strategi, mengatakan bahawa musuh dia adalah Barisan Nasional, sedangkan komponen di dalam Perikatan Nasional yang terbesar iaitu PAS masih lagi tidak menyatakan pendirian sama ada Barisan Nasional itu musuh mereka atau tidak. So keputusan yang mengatakan Barisan Nasional itu musuh PN datang daripada mana? Adakah itu hanya keputusan peribadi bersatu? Keputusan unilateral bersatu tanpa persetujuan daripada parti komponen? Atau bagaimana? Sebab nampaknya Perikatan Nasional kontradik dengan PAS. Saya baca keputusan kenyataan PAS hari itu. Dia kata musuh utama kita adalah Pakatan Harapan, bukan Barisan Nasional. Tiba-tiba hari ini Perikatan Nasional mengatakan bahawa Presiden Perikatan Nasional dan juga Presiden Bersatu mengatakan bahawa musuh utama mereka adalah Barisan Nasional. Of course Pakatan Harapan musuh jugalah, cuma tumpuan mereka adalah kepada Barisan Nasional. Nah, timbul persoalan dekat sini, kenapa kontradik? Ni nak beritahu orang Bersatu, ini biasa, ini memang PAS. Inilah PAS yang kami kenali sejak dulu lagi. Inilah PAS, Parti Islam Se-Malaysia, guna nama Islam tapi memalukan Islam, yang kami kenal daripada dulu. Dia boleh kata jari lurus kelingking berkait, kita kata. Dia boleh cakap lain kat depan, tetapi dia boleh cakap lain kat belakang. Dan daripada dulu memang kita tahu bahawa PAS dengan UMNO ni memang dia orang ni dulu ni, maksud saya zaman Hadi Hadi ni memang dia ada soft spot dengan UMNO. Daripada 2013 lagi, daripada 2008 lagi. Kita tahu Hadi memang ada soft spot dengan UMNO. Dan gabungan di antara UMNO dengan PAS ini telah lama dirancang oleh Hadi dan juga kelompok-kelompok dan kuncu-kuncu dia. Dan ini antara sebab utama kenapa tertubuhnya Amanah. Kerana ada sebilangan di dalam parti PAS yang tidak setuju dengan pergabungan dengan UMNO, mereka keluar, mereka membentuk Amanah. Dan bila dikatakan dana diterima dan sebagainya daripada UMNO itu, dia bukan benda yang pelik, tuan-tuan. Dia bukan benda yang pelik. It's a well known fact. Ada di kalangan pimpinan parti PAS yang menerima dana daripada UMNO. Malah dalam audio diakui sendiri oleh Hadi, diakui sendiri oleh Nick Abduh bahawa mereka menerima dana daripada UMNO. Itu diakui oleh diri mereka sendiri. Kenapa mereka nak sangat bergabung dengan UMNO, itu cerita lain. Hal duit ke, hal kuasa ke, itu cerita lain. Poinnya dekat sini, akhirnya gabungan Perikatan Nasional ni akan collapse kalau BN pandai memain peranan. Macam mana BN main peranan, tuan-tuan? Apa dia buat ialah wujudkan Mufakat Nasional, bergabung dengan PAS. BN cuma perlu kata, boleh, syarat dia kau letak calon di kerusi Bersatu saja. Jangan letak calon di kerusi yang ada Barisan Nasional, yang ada UMNO. So dalam keadaan itu, maka PAS dan Mufakat Nasional boleh menjatuhkan Perikatan Nasional. Dia macam ni. Kenapa pertimbangan PAS itu demikian? Kenapa PAS memilih Perikatan Nasional dahulu? Dia memilih Perikatan Nasional dahulu kerana pada masa itu PN adalah kerajaan. Dan dia tak sangka bahawa PN akan tumbang. So bila PN tumbang, Bersatu tumbang, tuan-tuan, oleh UMNO, akhirnya dia dalam keadaan terkapai-kapai. Dia cerita macam ni. Zaman Pakatan Harapan memerintah, PAS masa itu dia buat Mufakat Nasional ataupun Maruah Melayu, whatever, Maruah Melayu. Antara yang hadir adalah Mahathir. So dia buat gabungan pada masa itu. Dia buat perhimpunan, ingat 2019 kalau tak silap saya. Dia buat gabungan, dia buat pertemuan masa itu. Kemudian setelah dia buat gabungan tersebut, dia orang pun membentuk satu perikatan, jatuh kerajaan, dia bentuk Perikatan Nasional. Dia masa itu bergabung dengan siapa, tuan-tuan? Dia bergabung dengan UMNO dalam Maruah Melayu tu. Dan juga bila dia bergabung dengan UMNO pada waktu itu, dia membentuk apa yang dinamakan sebagai Mufakat Nasional. Tapi tanpa pengetahuan dan juga ilmu politik dia tak berapa nak cerdik, Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Bila Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, takkan kita jadi balaci je. So kita kena bergabung dengan Perikatan Nasional. Tetapi UMNO tak nak gabung dengan Perikatan Nasional. Dia dilema. Kita kena gabung dengan Perikatan Nasional sebab kita kena jadi kerajaan. Kita kena bergabung dengan orang yang kuat. UMNO masa itu tak kuat. Bila UMNO jatuhkan Perikatan Nasional, UMNO jatuhkan Muhyiddin Yassin, UMNO naik, sekarang ini
Dia dah pergi kepada UMNO dah. So dia nak lari balik kepada dia dah pergi kepada Bersatu dah, kepada Perikatan Nasional. Sekarang dia nak lari balik kepada UMNO. So dia katalah dia ni jadi kohesif, jadi perekat, jadi penghubung di antara UMNO dengan Bersatu ni. Jadi orang tengah, dia kata. Really it's not because of that, it's power, it's kuasa. Dan dia tahu daripada calculation mereka, daripada kiraan mereka dan juga kiraan UMNO, bahawa UMNO akan menang dalam pilihan raya ini. Ini kiraan UMNO. UMNO sign dia akan menang. Tetapi kiraan sebelum Rafizi keluar hari itu, memang peluang UMNO itu besar. Saya sendiri cakap, saya sendiri kata demikian, peluang UMNO itu besar untuk menang sebelum Rafizi keluar. Ini sebelum Rafizi keluar. Setelah Rafizi keluar, cerita dia jadi lain. Sebab tu saya kata, sentimen ini 6 bulan je tuan-tuan. Kita tengok social media lah, benda yang viral begitu sulit. Benda tu viral sekejap je. Mungkin dalam seminggu, 2 minggu dah viral. Lepas tu nanti orang akan lupa viral benda baru. Sama juga sentimen. Sentimen ni 6 bulan je. Lepas 6 bulan, dia akan bertukar kepada lain. Lepas 6 bulan, dia akan tukar yang lain. Lepas 6 bulan, dia akan tukar yang lain. Itu kita kena faham sentimen tu. So itu bila Rafizi datang balik, kita perlu 6 bulan. Dia datang balik itu bulan Julai lebih kurang. Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember, Januari. 6 bulan ni kita perlu untuk nak ubah sentimen rakyat. Kalau pilihan raya berlaku sebelum itu agak payah lah. Tapi pilihan raya tak boleh berlaku dalam masa yang terdekat ni. So akhirnya dia orang tak boleh bersatu. Saya dah kata UMNO Bersatu PAS, dia ada komponen dan juga komponen pengundi yang sama dan produk yang sama. Mereka ada produk yang sama dijual kepada demografik pengundi yang sama. Perjuangan UMNO PAS dan Bersatu adalah Melayu dan Islam. Sama. The only way mereka boleh pergi jauh kalau tiga-tiga ni bubar parti, gabung jadi satu parti. Parti Melayu Islam. Settle. Tetapi ego mereka ni terlalu besar. UMNO tak boleh bersama dengan Bersatu. Ramai sangat pengkhianat dalam tu. Bersatu tak boleh bersama dengan UMNO. Itu janda lama dia. PAS, dua-dua ni boleh bersama. Tetapi dua-dua ni dia tak boleh bersama. Habis macam mana? Tetapi PAS tak boleh bubar. Kalau PAS bubar rugilah, sebab UMNO tak membawa agenda Islam tuan-tuan. UMNO bukan parti Islam. Dia kena Islam. Kena Islam. UMNO tak Islam. Dia yang lebih Islam daripada orang lain. So bila ego ni masing-masing ada, dia orang tak boleh lagi, melainkan dia orang kena bertanding di antara satu sama lain. Dan kerusi Bersatu, kerusi UMNO, kerusi kerusi PAS, majority, saya kata boleh kata 80 ke 90% di tempat yang sama. Mereka akan bertanding di tempat yang sama. Kan, di tempat yang sama. Lebih kurang 80 ke 90%. Adalah mungkin sikit kursi PAS dan Bersatu ni lain sikit. Tetapi majority PAS dan UMNO dan Bersatu, dia akan bertembung di tempat sama. Soalan, adakah PAS boleh bagi laluan kepada Bersatu atau PAS boleh bagi laluan kepada UMNO? Supaya tidak berlaku 3 penjuru. Sebagaimana berlaku di Johor dan juga di Melaka tempoh hari. Jawapannya tidak. Mereka bergabung di bawah Perikatan Nasional, okeylah dia bertanding di bawah Perikatan Nasional. Tetapi UMNO tak bergabung bawah Perikatan Nasional, so bertembung. Dan dalam pertembungan tersebut kita tengok keputusan dia macam mana.